salam kawan, ucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera kepada kawan yang menonton channel saya ini. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Gawai dan selamat Hari Keamatan bagi yang menyambut perayaan ini, terutamanya teman-teman saya yang berada di Sabah dan Sarawak. Jadi hari ini pencerahan saya berkenaan dengan sedikit topik sahaja yang melibatkan anak muda yang berkecimpung dalam dunia politik ini, terutamanya parti pembangkang yang ada hari ini, yang mana kalau kita lihat ramai anak muda yang berkecimpung dalam politik negara kita ini, tetapi untuk kita nak mencari yang mereka yang mempunyai jiwa besar, yang mempunyai keberanian untuk mengatakan sesuatu yang salah, tidak begitu ramai. Dan kalau kita lihat beberapa anak muda yang cuba tampil ke hadapan, terutama yang pro kepada pembangkang ini, kita lihat mereka betul-betul harus berjiwa kental dan mereka betul-betul harus bersedia untuk menerima apa tindakan yang akan diambil oleh mereka-mereka yang berkuasa pada hari ini. Jadi saya lihat tidak ramai tokoh yang ada di dalam parti pembangkang, yang mana kalau kita lihat kelantangan mereka untuk bersuara, menyuarakan suara rakyat. Mereka ingin membetulkan apa yang berlaku dalam negara kita ini, kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang lama politik negara kita ini tidak begitu ramai. Kita nak mencari satu tokoh yang hebat seperti saudara Rafizi Ramli. Itu adalah satu yang agak susah untuk kita nak mencari di negara kita pada hari ini. Mereka ramai yang main play safe apabila menyebabkan diri mereka ke dalam politik ini. Kalau mereka nampak sesuatu yang di mata mereka tidak begitu betul untuk pentadbiran negara, kadang-kadang mereka hanya mampu menutup sebelah mata. Ini yang kita sekarang ni ketandusan sebenarnya. Kita nak ramai anak muda yang berjiwa kental ni, yang hebat, yang mana kalau kita lihat seperti mana saudara Iswadi Moni buat ini, walaupun pada pandangan setengah pihak ataupun pada pandangan orang lain dia bersalah, tetapi ada setengah pihak yang mengatakan tindakan dia adalah betul kerana dia ingin menyuarakan rasa hati dia sebagai rakyat. Cuma kaedah yang dia pakai itu yang diperkatakan oleh rakyat, yang netizen diperkatakan agak kasar ataupun agak salah. Mungkin itu cara dia. Tetapi yang saya nak huraikan ataupun yang saya nak sentuh di sini adalah berkenaan dengan isu pemimpin muda ini yang berani bersuara ini. Ini yang kita mahu sebenarnya. Tapi kita sekarang ini saya lihat ketandusan orang-orang seperti saudara Rafizi Ramli ini. Justru itu saya selalu menekankan dan berharap supaya orang seperti saudara Rafizi Ramli ini kembali ke arena politik. Tak kira lah dia nak duduk di parti mana pun, tetapi amat diharapkan. Kerana orang seperti dia inilah pelapis-pelapis yang akan menggantikan kita punya pemimpin-pemimpin yang dah lapuk ni, yang dah tua, yang mana mereka hari ini permainan mereka ada play safe. Tidak kira lah di parti mana pun. Jadi daripada apa yang berlaku, kalau kita lihat, kita memerlukan ini, memerlukan pemimpin muda yang hebat, yang mempunyai komitmen, yang mereka ini perjuangannya adalah betul-betul untuk rakyat. Dan kita juga mahu mereka yang berkomitmen dalam ingin sesuatu perubahan berlaku dalam negara kita ini, yang mereka bentukkan adalah hasil daripada naluri hatinya yang murni, yang bersih, yang kita tidak mahu mereka ini cuma talam dua muka, yang mana nanti apabila mereka dah mendapat jawatan ataupun sudah menang pilihan raya, mereka berubah caranya. Ramai yang saya lihat seperti ini, semasa mereka belum dapat jawatan, sebelum mereka menang pilihan raya, berkobar-kobar, bukan main hebat. Tetapi apabila mereka sudah menang, dah jadi YB, mereka main play safe.
mereka tidak lagi hendak mengeluarkan idea-idea yang baik. Ini yang berlaku. Jadi dalam negara kita ini, kita memerlukan tokoh-tokoh anak muda yang hebat, yang berani bersuara ke depan. Kalau saya berkata seperti ini, nanti orang akan tanya saya, kau kenapa? Saya seperti inilah. Saya tidak berminat lah, tapi saya sebagai suara rakyat sahaja, dan biarlah saya seperti ini. Dan saya tidak memerlukan apa-apa pun dalam politik ini. Cuma sebagai rakyat, saya juga ingin makan, saya juga ingin berniaga. Jadi apabila politik negara kita ini berada dalam keadaan yang tidak berapa bagus, dia akan melibatkan orang yang berniaga, karena banyak faktor lah. Ini melibatkan ekonomi negara. Jadi itulah penjelasan saya tentang diri saya. Dan saya tidak tergila-gila lah dengan nak jadi calon ke, nak jadi orang politik yang real politik lah. Tetapi saya sebagai rakyat meluahkan pandangan pribadi saya adalah untuk kita semua, yang mana kalau kita lihat apa yang berlaku di negara kita ini, rata-rata ahli politik negara kita ini mereka dah berumur dan perlu diganti. Kalau hari ini mereka tidak mau diganti pun, dalam 10 ataupun 20 tahun lagi pun perlu diganti. Mereka nak ke tak nak, tetap kita akan ganti. Jadi kita memerlukan tokoh anak muda yang hari ini patut menampilkan diri mereka, karena untuk menampilkan diri kita sebagai seorang anak muda yang hebat, pada saya tidak begitu susah. Karena kalau kita mempunyai idealisme yang baik, kita mempunyai daya untuk kita boleh meyakinkan orang dengan ucapan-ucapan kita. Saya yakin kita boleh ke depan dengan hanya menggunakan sosial media. Karena apa yang saya lihat, di mana saya mengeluarkan idea saya tentang apa yang saya rasa, saya juga boleh mendapat liputan. Jadi apalagi kamu orang yang hebat-hebat di luar sana. Jadi kita rakyat menggunakan sosial media ini dengan cara yang baik, dan kita mengeluarkan idea kita bertujuan untuk kita membinakan negara kita ini, dan kita meyakinkan kawan-kawan kita di luar sana bahawa negara ini adalah negara milik kita bersama. Bukan ada milik satu pihak, bukan ada milik satu kaum, bukan ada milik satu agama. Bukan. Negara ini sebenarnya adalah milik kita semua. Itu yang saya perjelaskan tentang terbentuknya Malaysia ini daripada 3 wilayah. Jangan dengar daripada puak-puak yang mana, kalau kita tengok daripada puak UMNO, daripada puak PAS ini, ataupun puak Parti Bersatu ini. Karena mereka ini menjualkan bangsa dan agama bertujuan untuk survival politik saja. Ini yang kita lihat rata-rata pemimpin mereka. Tetapi kalau kita nak tanya pembentukan Malaysia ini bagaimana dengan mereka, tenganga mulut mereka. Sebenarnya tak kira lah, apalagi macam cai dia lah, pemimpin dia pun kalau kita tanya tenganga mulut dia. Tak percaya tanya dekat Presiden PAS tu. Terbentuknya Malaysia ni bagaimana? Justru itu, kalau kita lihat Parti PAS tidak dapat bertapak di Sabah atau Sarawak. Kerana apa? Karena mereka cuba mainkan isu yang Sabah dan Sarawak ini tidak suka. Jadi parti itu tidak boleh begitu. Parti yang mainkan isu agama dan kaum, mereka tidak akan boleh bertahan untuk memimpin negara ataupun bertahan untuk duduk di tampuk pemerintahan negara. Lambat laun mereka akan jatuh, kerana rakyat hari ini inginkan demokrasi. Ini keyakinan saya sebagai rakyat, dan saya dah lihat bahawa apa yang berlaku hari ini, kita lihat sebelum mereka membentukkan kerajaan pintu belakang yang dikatakan oleh rakyat juga pengkhianatan, ini kita lihat bukti hari ini. Dulu mereka nak membuat satu gabungan yang mana mereka mengatakan DAP ada dalam itu banyak isu Melayu Bumi Putra yang mereka jualkan, yang mereka mahukan kerjaannya hari ini. Kita lihat juga gagal. Jadi inilah apabila kita cuma bercakap saja tentang apa yang kita mahu sebagai orang yang
berada di pucuk pimpinan parti masing-masing, tetapi hakikatnya kosong, janji-janji mereka kosong. Jadi ini yang kita anak muda perlukan, dan kita perlukan perubahan ini. Itulah saya selalu katakan, yang mana tadi saya katakan bahwa saudara Rafizi Ramli, orang seperti Iswadi Moni ini adalah satu aset negara. Sebenarnya kelantangan mereka ini adalah yang kita nak pakai akan datang. Mesej-mesej mereka itu walaupun tidak semuanya yang kita rasa baik ataupun betul, tetapi banyak mesej yang mereka sampaikan adalah yang terbaik untuk kita nih rakyat akan datang. Kita nak keharmonian. Jadi kita lihat situasi politik yang ada di Semenanjung dengan yang berada di Sabah Sarawak, yang mana mereka mainkan isu perkauman dan agama ini sangat tidak baik. Saya bernasib baik karena saya jadi anak orang Borneo, tidak terjerat dengan isu yang seperti itu. Tetapi saya terjerat dengan kita punya isu perkauman dan agama yang dimainkan daripada Semenanjung. Jadi saya harap hal ini kita rakyat, anak muda, yang mana saya tengok macacai ataupun walaon mereka yang selalu posting yang pada saya sangat tidak bersekolah. Mungkin mereka ini sekolah di bawah pokok ataupun di atas pokok. Jadi mereka mengeluarkan satu fitnah yang saya selalu lihat di media sosial. Ini sangat tidak baik. Sepatutnya mereka yang menyokong daripada parti yang duduk dalam kerajaan hari ini, sepatutnya anak muda mereka mengeluarkan idealisme yang baik untuk dipertonton kepada rakyat. Tidak susah pun. Inilah yang saya lihat dan inilah pandangan saya untuk hari ini. Dan saya harap ramai anak muda jangan kecewa dengan politik negara kita ini, kerana kita inilah yang akan membina negara kita ini di waktu akan datang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kita yang pemegang IC Malaysia ini, kita tidak boleh melarikan diri daripada isu politik negara kita ini. Hutang negara kita yang banyak nih, kita nih yang akan menanggung bebannya. Apa yang berlaku dalam negara kita hari ini, kerosakan yang mereka lakukan, kita yang akan menanggung bebannya di akan datang. Pemimpin kita ini akan pergi juga di akhirnya nanti. So, kita harus meneruskan perjuangan kita ini sebagai rakyat untuk kita membentuk satu kumpulan ataupun satu parti yang hebat di akan datang untuk kita memajukan negara kita ini. Dan sekian pencerahan daripada saya, dan hashtag LTL, lawan tetap lawan, dan lawan sampai Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan ubah sistem negara kita ini, demokrasikan kita punya sistem yang ada ni supaya lebih baik dan terbaik untuk generasi anak muda akan datang, yang mana apabila dia pergi, dia akan meninggalkan satu yang terbaik untuk kita sebagai anak muda dalam Malaysia, negara kita ini yang kita cintai. Okay, thank you dan selamat beristirahat pada hari ini. Thank you.